Boleh. Okey. Hari ni tak ada Aiman sang. Oh, Aiman San dia kata dia nak join, tapi dia belum join lagi. Tak Okey. tahu lah kenapa. Mungkin kejap lagi kot. Okey. Hana Oh, ni dah makan ke? belum. Lapar Kenapa? sangat. Um, saya makan apa hari ni? Macaroni and cheese. Tu je. Macaroni and cheese. Ha. Um, pagi tadi ada kelas. Sebab kelas saya pun dah mula juga balik. Mhm. Jadi agak sibuk jugalah dengan assignment, kerja-kerja. Reutasan Okey. lagi berapa lama? Um, berapa Berapa bulan? lama? Berapa bulan lagi sebelum graduasi? Sampai sampai Februari tahun depan. Februari tahun depan. Oh, sama lah. Mhm. Tapi sekarang di Jepun lah kan? Yes. Oh, faham. Okay. Bila convocation kamu? Tahun depan, insyaAllah. Tahun depan mungkin bulan 12 kot. Bulan 12. Hmm. Ya, Reutasan bila? convocation saya bulan March. March. Bulan Mac. Mac tahun depan. Oh, Ya, betul. awalnya. Di Malaysia biasanya convocation berlangsung pada Disember ke? Disember. Selalunya Mhm. pada bulan Disember. Betul? Akhir tahun. Tapi mungkin ikut universiti juga. Mhm. Hmm. Kalau macam sepatutnya, saya punya batch, saya punya kawan-kawan saya lah. Mhm. Mereka bergraduasi pada bulan 12 ni, Disember. Mhm. Hmm. Tapi sebab saya masuk lambat, jadi saya perlu ambil lagi satu semester. Sebab itulah. Okey. Jadi saya Ah, lama lah sikit. mhm. Saya nak tanya, lepas bergraduasi, kamu buat apa? Intern Oh, ke atau kerja? ah, oh, saya dah intern. Saya dah buat praktikal lah dekat Japan Dakwah Center. Mhm. Di atas orang tahu kan Japan Dakwah Center? Tahu tahu. Pernah pergi kan? Tak pernah, tapi saya pernah ikut program oleh Japan Dakwah Center. Oh, faham. Mhm. So, mungkin lepas habis belajar ni, saya berhasrat nak sambung master Oh, dengan dekat mana? dekat USIM juga, dekat universiti Oh, saya. Kalau saya punya sensei yang saya belajar Jepun lah, ambil geran tahu kan? Geran, tak tahu. oh geran Geran. tu maksudnya ada duit lah yang akan apa ni fund Beasiswa. kajian tu. Bukan beasiswa tapi geran tu macam bantuan kewangan yang akan membantu kajian. Sebab kalau saya nak sama Faham. master, saya buat research master. Iya. Just buat kajian je lah. Tapi kalau tiada bantuan tu atau geran tu, mungkin saya tak sambung kot sebab nak cari duit kan belajar kena guna duit. Hmm. Okey. Ya, saya rasa Anani-san akan ke Al-Azhar. Al-Azhar, Sebab awak belajar bahasa Arab kan? bahasa Arab. Oh, insyaAllah kalau ada rezeki, okey juga. Saya teringin juga nak pergi Al-Azhar. Tapi bolehlah saya macam mantapkan lagi atau mantapkan lagi lah saya punya bahasa Arab sebab bahasa Arab saya masih lagi tak fasih, belum fasih lagi. Macam Rio Tasan lagi fasih bahasa Melayu daripada saya fasih bahasa Arab.
Sebab tak ada orang nak bercakap. Okey. Berapa bahasa kami boleh cakap? Kalau nak cakap, kalau cakap dengan fasih, dua sahaja. Bahasa Inggeris dengan bahasa Mhm, Melayu lah. Kalau mhm. sekadar tahu, macam tahu sikit-sikit bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Arab, bahasa Jepun. Empat bahasa tu. Saya pernah belajar bahasa Mandarin, tapi Oh, saya dah lupa. Dia agak susah ya. tulisan dia. Dia macam bahasa Jepun kan ada hiragana, katakana. So bolehlah Yes. baca. Walaupun kanji tu susah sikit. Tapi kalau bahasa Mandarin tak ada kan hiragana, katakana, dia memang Iya, sama macam betul. kanji. So susah lah. Iya. Di atas sana boleh cakap berapa bahasa? Bahasa Jepun, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Itu saja. Oh, macam mana dia Bahasa Indo pasang? Mm-mm. hmm? Bahasa Indonesia susah. Susah nak faham bagi saya. Oh, saya pun sebagai orang Melayu pun kadang-kadang saya susah juga nak faham sebab apa orang panggil? Dia orang punya sebutan lain. Ya. Hmm. Lepas tu dia orang punya apa ni kita panggil? Kosakata pun lain juga. Ada Mhm. yang lain lah, ada yang sama. Macam mana dia Tasan belajar banyak-banyak bahasa tu? Okey. Bahasa Jepun saya penutur Ah, ha. mother tongue. Ya. Bahasa Inggris saya mulai belajar sekolah rendah. Mm-mm. Oh, Oh, bahasa mungkin Inggeris. bahasa Inggris, ya. Morse Pro, mungkin. Ya. Tapi sebelum saya masuk universiti, saya tak boleh cakap bahasa Inggris langsung. Oh, Ya, jadi saya boleh faham membaca dan mendengar, tapi saya tak boleh cakap pada waktu itu. Uh, Jadi saya ambil kelas di universiti. Saya okey, okey lah, boleh lah. Dan bila saya ikut program exchange di kat UKM, saya improve untuk improve my English skill dan bahasa Melayu juga. oh. Mhm. Oh, maksudnya jadi melalui program pertukaran tu lah. Mhm. Rio Tasa mula perbaiki bahasa Inggeris dengan Ya, bahasa Melayu. Oh, yes. masa tu Rio Tasa umur berapa? Sekarang, Masa pertukaran program pertukaran ah, kerja. 22 sampai 23. Oh, 22 sampai 20. Oh. Iya, betul. Jadi dalam satu tahun bahasa bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris Rio Tasa banyaklah improve. Oh. Tapi uh, bahasa Inggris saya bahasa Inggris saya campur dengan bahasa Melayu. Faham, Macam, faham. iya, Rojak, rojak. Orang iya, Melayu orang rojak-rojak. rojak. Juga Ha-ha. orang makan here macam ni. Sekejap. Pernah makan rojak ke? Apa pernah? Pernah. Dekat Pinan. Oh, kat Penang. How is it? Macam mana rasa dia? Boleh dah. Bagi saya boleh dah. Ya. Saya cuba rojak Pasembo di pasar malam di Pulau Pinang. Tapi rasanya okey lah. Sebab saya lebih suka makanan-makanan lain. Makanan lain. Contohnya. Oh, yang laksa Rio Tassan cakap.
Yes. Ya lah, saya ingat, saya ingat. Mhm. Mm-mm. Jadi, sekejap, saya nak tanya Reta Sang, untuk kelas hari ni, Reta Sang just nak borak atau kita nak membaca juga? Sebab Oh, Reta Sang saja pada hari ni. Mungkin kita boleh baca okay. sikit kot. Boleh, boleh. Okay, saya share screen Okay, jadi sebenarnya topik yang saya sediakan untuk hari ini ialah pendidikan. Pendidikan di Mhm. Malaysia ataupun pendidikan di Jepun. Maksudnya pendidikan di Malaysia dan pendidikan di Jepun. Jadi Okay. saya akan perkenalkanlah pendidikan di Malaysia dan lepas tu Ria Tasa akan perkenalkan macam mana pendidikan dekat Jepun pula. Mhm. Tapi sebelum tu kita akan baca dulu petikan. Petikan di buku teks. Okey, jadi ni ialah buku teks. Buku teks bahasa Melayu Mhm. tingkatan 4 di Malaysia. Tahu tak tingkatan 4 tu macam mana? Tingkatan 4. Pernah dengar tak? Sekolah rendah tu. Sekolah menengah. Sekolah menengah. Jadi di Malaysia kami ada dua jenis sekolah. Mhm. Sekolah rendah dan sekolah menengah. Kalau sekolah Mhm. rendah tu bermula daripada tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Mhm. Tahun 1 bermula sejak kami berusia 7 tahun. Mhm. Kira tahun 1. Jadi untuk tahun 6 ketika kami berumur 12 tahun. Mhm. Jadi pada ketika kami umur 12 tahun, kami akan ada satu peperiksaan besar lah, Mhm. dinamakan UPSR. 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 Maksudnya? Ujian penilaian sekolah rendah. Kejap. Saya, Okay, okay, okay. saya akan search. Takut salah pula. Ujian pencapaian sekolah rendah. Boleh nampak tak saya punya skrin ke tak boleh? Oh, Tak boleh. tak boleh. Kejap. Saya share lagi sekali. Boleh nampak tak? Boleh. Ujian pencapaian sekolah rendah. Jadi UPSR. Mhm. Jadi ketika zaman saya, kami ada 5 subjek utama yang kami kena ambil. Mhm. Apa ya? Bahasa Inggeris, Sains, BM, Matematik, lagi satu saya tak ingat. Ada dah lama Okay. kan. Tapi yang utama lah macam BI, Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Sains, Matematik, lagi satu saya tak ingat. Sejarah? Tak ada. Saya rasa bukan sejarah sebab sejarah kami ambil pada sekolah menengah. Hmm. Tapi sekarang mungkin berbeza. Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik. Kenapa 4 je? Oh, saya rasa mungkin sekejap, dia ada satu subjek yang ada 2 kertas. Mungkin begitu kot. Saya tak berapa ingat. Macam tu lah. Jadi tapi ada 5 lah sewaktu Okay. um, saya punya zaman. Dan Alhamdulillah lah saya dapat 5A. Maksudnya semua tu saya dapat A, Alhamdulillah. Lepas tu daripada peperiksaan UPSR tu, keputusan tu dia akan membantu kita lah untuk dapat masuk sekolah yang lebih baik, sekolah menengah. Mhm. Jadi kita daripada keputusan tu kalau baik, kita boleh minta lah nak masuk sekolah yang lebih baik. Contohnya sekolah TKC. Sekolah TKC tu sekolah budak pandai lah orang panggil dekat Malaysia ni. Mhm.
Jadi ataupun selalunya sekolah yang berasrama penuh. Tahu tak sekolah berasrama penuh? Iya, iya. Kawan saya bersekolah asrama asrama penuh, asrama berpenuh, Oh, berasrama penuh. berasrama penuh. Mm-mm. Oke. Iya, pelajar-pelajar tinggal di dekat asrama kan. Uh-uh. Betul tu. Oh, dekat Jepun ke? Ah, di Jepun tak ada kok. Oh, tak ada. Mhm, Oh, okey, okey, faham. Selalunya kalau kat Malaysia, sekolah berasrama penuh ni hanya untuk sekolah menengah. mhm, Jadi pada sekolah menengah, kami panggil tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 5. 5 tahun lah. Hmm. Um, Kalau tingkatan 3, kami akan ada satu lagi peperiksaan dipanggil mhm. PT3. PT3. Macam saya dulu ambil PT3. PT3. Macam saya dulu, saya ambil 11 subjek untuk PT3. Mhm, Kemudian dari situ mungkin kalau murid tu dia nak pindah sekolah, dia bolehlah pindah sekolah. Sebab kalau dia berminat dengan aliran sains ataupun mhm. aliran yang dia nak, dia boleh pergi sekolah mana-mana aliran yang dia nak. Contohnya seperti sekolah saya, dekat sekolah saya tak ada aliran sains. Macam Mhm. biologi ke, fizik. Jadi siapa yang nak ambil kena pindah. Tapi saya tak pindah lah. Saya ambil 8 subjek untuk SPM. SPM ni kita Ya, ambil pada sijil. Sijil Pelajaran Malaysia tak silap. Uh-uh. Sijil Pelajaran Malaysia. Sijil Pelajaran Malaysia. Saya ambil 8 subjek untuk Sijil Pelajaran Malaysia. Jadi dia boleh menentukan lah kita pergi universiti yang baik ke, kita dapat beasiswa ke, tak ke. Dan Alhamdulillah saya dapat 8A juga. Sewaktu SPM. Oh, 8A. Hmm. Alhamdulillah. Bagus. Rezeki, rezeki. Macam tu lah. Jadi dari situ masuklah universiti pula. Mm-mm. Tapi saya rasa macam rugi, bukan apa. Saya masa tu saya tak berusaha untuk dapatkan beasiswa. Oh. So agak rugi lah di situ. Hmm. Jadi, Kenapa Hana ni pilih fakulti bahasa Arab? sebenarnya saya dapat. Sebenarnya saya nak bahasa Inggeris. Oh, Tapi, ke? tapi saya nak jadi cikgu bahasa Inggeris. Lepas tu, untuk jadi cikgu, dia ada satu ujian Mhm. yang dinamakan MATC. Lepas tu, saya tak lepas ujian tu. Jadi, Ah. jadi saya terpaksalah terima je apa yang saya dapat. So, saya dapat bahasa Arab. Bahasa Arab ni sebenarnya permintaan ibu bapa saya. Tak sangka pula dapat. Oh. Oh, Betul. Ibaya awak boleh fasih. Fasih Ibu ayah saya, baca. kalau baca tu fasih lah. Tapi kalau Mhm. bercakap tu tak fasih lah. Sikit-sikit. Macam tu. Mhm. Hmm, itulah. Uh-uh. Jadi kesimpulannya dekat Malaysia ni, um, dia lebih kepada untuk menentukan seseorang tu, contohnya nak masuk universiti yang baik ataupun sekolah menengah yang baik, dia lebih kepada peperiksaan-peperiksaan besar. Sebab Mhm. kalau saya, tak silap saya lah, dekat Jepun, dia lebih kepada entrance examination kan, untuk masuk. Ada. Hmm. Ya. Jadi mungkin Ryota-san boleh kongsikan pula macam mana pendidikan dekat Jepun ni. Dia pendidikan Jepun. Dia kami ada dia sekolah rendah, elementary school, 6 tahun. Lepas tu
junior high school 3 tahun, lepas tu 3 tahun high school. Oh, maksudnya junior high school lah. Junior high school tu berbeza ke Junior high, dengan high school? iya beza, mun, tapi hmm, similar. Ya, Oh, sama sekolah lah. menengah dan sekolah menengah dan junior high school di Jepun, high school di Jepun, very similar, saya rasa. Hmm. Tapi di sekolah yang sama atau sekolah berlainan? Beza. Faham. Maksudnya maksudnya pelajar Jepun akan tamat persekolahan pada umur 18 tahun. Yes. Faham. Jadi masuk universiti pada umur 19. Umur 19 atau hmm, bergantung orang. Oh, macam Ada ada. beberapa orang, ya, ada beberapa orang masuk universiti umur 19, 20, ya, bergantung orang. Faham. Maksudnya ada macam mana dekat Jepun ada peperiksaan besar tak? Peperiksaan. Macam UPSR. Maksudnya? Macam dekat Malaysia kan ada UPSR, ada SPM, ada PT3. Dekat Mhm. Jepun ada ke Ah, peperiksaan? dekat Jepun, ah, dekat Jepun ada juga, tapi yang terpenting ialah untuk yang terpenting adalah ujian untuk masuk universiti. Oh, ujian kemasukan universiti. Yes. Oh, oh, faham. Maksudnya, oh, okay, okay. Sebab kalau dekat Malaysia, yang paling penting SPM, Sertifikat Mhm. Pelajaran Malaysia. Maksudnya SPM ni seluruh Malaysia akan ambil pada waktu yang sama. Tapi ikutlah, ikut subjek yang diambil. Jadi Mhm. dekat Jepun, peperiksaan yang paling penting ialah peperiksaan kemasukan universiti. Ya, saya Oh, rasa. faham, faham. Jadi ada satu je lah peperiksaan yang paling penting. Hmm. Oh. Mhm. Jadi sebelum tu ada tak peperiksaan? Sebelum. Sebelum itu ada juga, tapi saya rasa dari senang uh, berbanding dengan kemasukan universiti. Faham. Markah daripada peperiksaan tu akan dibawa ke untuk masuk universiti? Maksudnya, Maksudnya markah daripada peperiksaan yang sebelum peperiksaan kemasukan universiti tu mhm. akan digunakan tak untuk atau akan menentukan sama ada kita masuk universiti atau tidak tak? Ya, ada. Oh, okay, okay. Mhm. Okay. Okay, now I understand. Sekarang saya faham. Oke. Okay, jadi jap kita sambung petikan tadi. Boleh nampak kan Boleh. paparan? Okay. Okay, jadi ini ialah buku teks yang digunakan. Buku teks bahasa Melayu yang digunakan untuk tingkatan 4 Mhm. di Malaysia. Jadi saya perasan ada Profesor Dr. Kyoko Funada daripada Jepun. Jadi kita bacalah petikan ni. Boleh tak? Oke. Boleh tak? Ryota-san tolong bacakan semua petikan ni. Saya akan baca
soalan dan Yota-san boleh baca jawapan. Tapi yang ni baca dari sini. Mhm. Okey. Bahasa Melayu di Persada Dunia. Hmm. Okey. Yang pertama, baca bahan dengan Okay. telitinya. Mhm. Kemudian kenal pasti dan jelaskan. Oh, Menjelaskan. okey. Jelaskan maklumat yang terkandung dalam bahan tersebut. Yang kedua, berdasarkan bahan, huraikan pandangan Anda tentang pengajaran bahasa Melayu di luar negara. Yang ketiga, lakukan aktiviti promosi untuk menggerakkan murid mempelajari bahasa asing dengan menggunakan bahasa yang menarik. Okay. Ada tak perkataan yang Yota-san tak faham setakat ni? Ya. Ya. Apa maksudnya tirit, tirit, tiritinya? Oh, telitinya. Ya, telitinya. Telitinya means what we call it in English? Wait, like carefully, not very carefully. It's like precise. Precise? What we call it? Like when we do something without making mistake. Teliti. Mhm, Do you know? Wait. It's like carefully. Macam maksud dia macam carefully. mhm. Tapi ada perkataan yang lebih tepat untuk menerangkan maksud teliti. Contoh ayat. Baca bahan dengan telitinya. Maksudnya, baca petikan ini atau baca bahan ini dengan berhati-hati tanpa Mhm. melakukan sebarang kesalahan. Faham tak? Okey, faham. Okay. Jadi, faham tak apa maksud teliti sekarang? Ya macam careful. Careful, yes, careful. Ya. Or, wait, I will teliti. Ayat dia tadi, baca bahan dengan telitinya. Okay. Jadi kalau kita nak tulis ayat ni dalam perkataan yang lain, boleh cakap baca bahan ini dengan berhati-hati tanpa melakukan sebarang kesalahan. Okey. Yes. Kalau nak cakap, kalau nak samakan perkataan teliti dengan careful pun kurang tepat sebab kita tak boleh nak cakap dekat orang teliti ya. Maksudnya kita tak bolehlah gunakan untuk suruh, untuk minta orang tu berhati-hati di jalan raya ke. Mhm. Tak boleh lah. Jadi itu maksud teliti. Okay, seterusnya ada perkataan lain yang tak faham? Tulisnya, okey. Terkandung. Terkandung, mana tu? Yang terkandung dalam dalam bahan tersebut. Okay. Ya. Terkandung bermaksud terkandung bermaksud terdapat. Bukan Terdapat. terdapat. Oh. Dia sama dengan terdapat. Ayat Mhm. dia tadi apa macam mana? Sekejap.
ayat dia terkandung dalam bahan tersebut kan. Ayat dia jelaskan maklumat yang terkandung dalam bahan tersebut. Jadi, maksud terkandung boleh juga membawa makna terdapat. Maksudnya kita boleh tukarlah. Apa maksudnya kandung? Kandung. Kejap. Ya, Kandung bermaksud, okey, kandung boleh membawa maksud yang pelbagai. berbagai. Tak, maksud kandung ni pelbagai. Contohnya, Ah, okey, okey. aha, contohnya kalau kita cakap anak kandung, pernah dengar tak? Anak kandung. Ah, tak pernah. Okay, kalau kita cakap anak kandung, dia bermaksud biological child Mhm. ataupun kakak kandung. So, bermaksud biological sister, older sister. Okey. Maksudnya dia maksud dia bertentangan lah dengan stepsister atau stepchild. Mhm. Kemudian kandung boleh juga membawa maksud um, include. Include. As in, okay. Tapi kandung ni kalau kita nak pakai dia sebagai kata kerja, kita kena tambah imbuhan. Mhm. Tak imbuhan. Ya, saya tahu. Okay. So, mengandungi. Pernah dengar tak? Ah, tak pernah. Oh, okay. Mengandungi ni, what do we call it in English? Wait, I'll try to... Contain, yes. Contain. Contain. Okey. Okay, contoh ayat dia ialah buku ini mengandungi beberapa bab. Beberapa bab. Fahamkan ayat ni? Ya, faham. Hmm. Kalau kita imbuhan dia seperti ini, kandungan. Pernah dengar tak kandungan? Tak pernah. Okay, kandungan ni bermaksud, what we call it? Kandungan. Okay. It can mean content or apa tu? Macam mana nak cakap When, bila seorang perempuan yang Mhm. mengandung, anak Ah, mengandung. mengandung, Pregnant. pregnant. So, kiranya nak cakap anak yang dalam kandungan. Dia akan cakap anak dalam kandungan, bermaksud anak dalam perut. Aha. Ah, Hmm. faham, faham. Mm-mm. Ah, Content. ya. Ya, saya pernah Pernah dengar? pernah dengar dalam kereta api. Ya. Oh. Wanita mengandung. Wanita Ya. mengandung. Mengandung tu jadinya kata kerja Ah, faham. mengandung. Betul? Jadi di sini mengandung ni pregnant. Wanita mengandung banyak.
Rehat yang banyak. Sebentar ya. Okay. Lagi satu kandungan. Contoh ayat, kandungan awak sudah berapa bulan? Maksudnya, the child in your, you have been pregnant for how many months, something like that. Tapi orang Melayu akan tanya macam ni, kandungan awak sudah berapa bulan? Maksudnya kandungan ni anak yang di dalam perut ibu mengandung lah, boleh cakap macam tu. Okay. Okay. Seterusnya saya akan buka PRPM. PRPM. Tahu tak PRPM? Apa? Pusat RP. Rujukan Persuratan Ah, Melayu. ya, saya tahu. Saya sudah bookmark page ini. Okay. So, kalau kita tengok kat sini, kandung sangat banyak maksud dia. Sekejap Jadi, Ryotasang boleh ni lah. Boleh rujuk dekat sini juga. Contohnya ni, anak yang masih dalam rahim. Dia cakap, rahim. Rahim tahu kan? Rahim. Tak Womb. tahu. Womb. Rahim itu womb. 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 Ya, womb. Rahim maksud dia womb. Perut dalam rahim ibu mengandung. Okay. Jadi sekarang faham tak apa maksud kandung? Dia membawa banyaklah. Okay. Jadi ada lagi tak perkataan yang Ryotasang tak faham dari sini? Huraikan. Huraikan mana tadi? Yang kedua. Ini. Huraikan pandangan. Huraikan ni maksud elaborate. Elaborate. Okay. Ya, elaborate. Huraikan. Elaborate. Contoh ayat dia, huraikan. Sila huraikan pendapat anda tentang penggunaan telefon bimbit di dalam kelas. Contoh. Maksudnya please elaborate your opinion on the usage of smartphone or phone in the class, for example. Okay.
Contohnya saya terangkan sesuatu tentang sesuatu topik lah. Saya terangkan tentang sesuatu topik. Lepas tu Ryotasan perlukan penerangan yang lebih mendalam. Jadi Ryotasan boleh cakap lah, boleh tak tolong huraikan lagi? Boleh tak tolong huraikan lagi tentang topik tersebut? Macam tu, faham kan? Okey, faham. Alright. Seterusnya ada lagi tak perkataan yang tak faham? Tu. Lakonkan. Oh, Ya, lakonkan. Please. lakon maksudnya act. Yeah, act. Ya. So that's correct. So lakon bila um, kata kerja Mhm. ditambah dengan kan, tahu tak apa akan dia akan jadi apa? Tak tahu. Ya, saya tahu. Okey. Lakonkan maksudnya lakon untuk sesiapa. Hmm, Itu. sebenarnya dia jadi kata suruh. Mhm. Kita suruh seseorang untuk buatkan perkara itu. Lakonkan maksudnya please act. Right. Mhm. Hmm. Okey. Contohnya boleh tak awak lakonkan watak Spiderman? Can you please? Can you act as the Spider-Man? Wait, I'll also act. It means please act. It's what we call it in English, suruhan. Dalam bahasa Melayu suruhan, dalam bahasa Inggeris. Do you know what suruhan is? Tahu tak? Ryotasan tahu tak suruhannya apa? Oh, tak tahu. Suruhan ini ialah yes, order. Order. Okey. An order. Order from someone. An instruction. Macam tu lah. Hmm. Jadi mungkin penerangan yang terbaik kan ialah apabila kata kerja kita kita tambah dengan kan, dia boleh membawa maksud instruction. Instruction Mhm. kepada kata kerja tersebut. Instructions on the verb lah. Instruction of the verb. Hurai is elaborate. Huraikan is please elaborate. Okey. So it's an instruction for you to elaborate on something. So when Mhm. berlakon is act. If we add can, bila kita tambah kan, lakonkan, dia jadi please act. An instruction to act. Okey, faham. Alright, alhamdulillah. Okay, ada lagi tak yang tak faham? Okey. Menggalakkan. To encourage. Menggalak. Oh, Yes. apa kata dasar? Galak. Galak. Sekejap. Galak. Memberi semangat. Ini.
dia banyak maksud. Tapi yang ni lah Hmm. maksud menggalakkan, memberi semangat, memberi dorongan. Iaitu to encourage. Boleh tak Ria Tasan tolong buat satu ayat menggunakan perkataan? Okey. Saya menggerakkan anak saya untuk pergi ke luar negara. Betul? Betul. Saya Okey. menggalakkan anak saya untuk pergi luar negara. Betul? Oh, Ria Tasan tak ada anak ke? Ke ayat tu? Oh, Tak oh, ada, oh, tak oh, ada. okay, 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 Contoh-contoh. okay. Oh, oh, oh. Okay, tu sorry, saya tanya. Sorry. Hana ni ada ke? Tak boleh, tak boleh. Okey, okey, okey. Awal sangat. Hana ni ada kawan-kawan yang dah kahwin? Ada, kami di Oh. sini kahwin awal. Ramai, Mhm. bukan ada, memang ramai. Ada yang tengah mengandung. Oh, Ada yang tengah mengandung sekarang. okey. Kakak saya pun kahwin umur 23. 23. Wah. Betul. Itulah. Orang kat sini kahwin awal. Mhm. Menggalakkan to encourage. Okay. Kemudian ada lagi tak perkataan yang tak faham? Okey, tak ada lagi. Tak ada. Okay. Seterusnya, okay, kita baca yang ni pula. Soal jawab dengan Profesor Dr. Kyoko Hanada. Di manakah program bahasa Melayu ditawarkan di negara Jepun? Berapakah bilangan institusi yang terlibat? Okey, di atas pula jawapan. Okey. Apa? Okey, okey, okey. Setsunan University di Osaka dan Tokyo University of Foreign Studies di Tokyo ada menawarkan jurusan bahasa Melayu. Selain itu, terdapat kira-kira 20 universiti lain mengajarkan bahasa Melayu sebagai bahasa asing untuk mata pelajaran pilihan. Lebih kurang 10 buah sekolah juga mempunyai mata pelajaran bahasa Melayu. Okey. Yang saya tak boleh baca Setsunan. Oh, senang mesti. Oh, Ya, pernah nampak dengar? macam nampak macam perkataan dalam bahasa Melayu. Oh, I guess. Oh, ya. Oh, tahu ke universiti ni? Setsunan University. Ya, saya tahu. Oh, sekejap. Nama universiti yang dia tasang tengah belajar sekarang, nama dia apa? Toyo University. Dekat Tokyo. Dekat Tokyo. Okay, Universiti saya tak ada mata pelajaran bahasa Melayu. oh, jadi dia tasang sekarang tengah ambil bahasa Melayu di universiti. Universiti saya tak ada. Saya belajar sendiri. Oh, oh, oh. Oh, tapi thesis dalam bahasa Melayu. Ya, Oh, jadi uh, macam mana dengan penyelia dia tasang? ada uh, beberapa beberapa mata pelajaran tentang budaya Nusantara. Oh, oh, faham, faham. Hmm, Oh, okay, okay. Jadi Belajar budaya penyelia, dan sosial dekat Nusantara. oh, I see. Jadi penyelia dia tasang bolehlah berbahasa Melayu.
maksudnya penyuluh. Penyelia tu maksud dia supervisor. Saya tulis sini. Ya. Penyelia. Oh, penyelia retasan boleh berbahasa Melayu. Boleh. Oh, Tapi uh, beliau pun belajar di UKM juga. oh patutlah. Tapi Hmm. tempat kajian beliau uh, Sabah, uh, negeri Oh, Sabah, negeri Sabah. Jadi beliau bercakap macam bahasa bahasa. Indonesia. Ah, faham, Ya, faham. Betul, betul, ya betul. tambahan pula beliau buat kajian di Indonesia. Jadi Oh, okey, okey. Faham? beliau kata dah lupa bahasa Melayu Ah, Semenanjung. betul. Faham. Ramai orang tahu bahasa Indonesia, tapi tak ramai rasanya yang boleh berbahasa Melayu. Kalau Mhm. negara lah. Faham? Seterusnya. Ada tak perkataan di sini yang tak faham lagi? Tak ada. Tak ada? Okey. Tak ada? Okay. Alright. Sekejap. Sekejap. Okey. Okey, tak ada. Tak ada. Alright. Seterusnya. Sejak bilakah program bahasa Melayu dijalankan? Okey, program bahasa Melayu telah bermula sejak tahun 1908, iaitu di sekolah 1908. 1908, iaitu di Sekolah Bahasa Asing Tokyo Gaikokugo Gakko. Tuk, okay. Ada perkataan yang tak faham tak? Tak ada. Okay. Apakah yang dipelajari oleh mereka berkaitan dengan bahasa Melayu? Pelajar di sini mempelajari berbagai aspek bahasa. Antaranya termasuklah tata bahasa, membaca, mendengar, dan berbicara. Hmm. Mereka juga belajar tentang budaya, kesenian, sosial, politik, ekonomi, antropologi, dan geografi Malaysia. Okay. Apakah aktiviti berbahasa Melayu yang dijalankan? Okey, banyak aktiviti bahasa yang dijalankan seperti pertunjukan sandiwara dan pertandingan pidato bahasa Melayu. Apa maksudnya sandiwara? Sandiwara ni macam play, a play. Okay, kita tengok Play. dekat PRPM untuk yes. Tahu kan play tu apa? Hmm. Pertunjukan cerita yang dilakonkan oleh orang, pementasan cerita maksudnya macam teater lah, macam pertunjukan lakonan di Mhm. teater. Okey, ada Ah, contoh. okay, sekejap. Dalam bahasa Inggeris, kita panggil play je. Play. Playing. Bukan playing, but play in the theater. Mhm. Tunjukkan cerita yang I will, sekejap, saya nak copy. Oh, tak boleh. Pertunjukan cerita yang dilakonkan oleh orang, pementasan cerita. Pementasan cerita Mhm. maksudnya lakonan yang dilakukan di atas pentas. Macam teater. Okey. Hmm. Kita tengok sekejap. Saya cuba tampilkan contoh kalau ada. Ah, Hmm. Sandiwara.
Kejap saya punya internet. Sandiwara di eh agak susah nak cari contoh sebab orang dah tak berapa guna perkataan ni. Tapi dia ialah lakonan di atas pentas. Like a theatre. We'll see. Like almost like this lah, macam lakonan di atas pentas. Macam musical ke? Tak semestinya musical. Macam lakonan teater. Teater. Tak Lakonan semestinya. teater. Macam pertunjukan teater. Okay. Nani pernah ikut sandiwara? Oh, pernah. Saya pernah berlakon di atas pentas. Bila? Sewaktu itu saya berumur 18 tahun. 18 tahun. Untuk assignment. Assignment. Untuk Dalam assignment. bahasa assignment. Dalam bahasa Inggeris lah. Lepas tu saya berlakon tentang Romeo dan Juliet. Oh. Tak tahu betul. Tak boleh lupa kan sekarang. Sekejap, saya tulis di sini. Pertunjukan. Tadi dia cakap pertunjukan cerita yang dilakukan oleh orang. Kita tulis ni lah, pementasan. Ataupun pertunjukan teater lah. Ryota Sang pernah ni ke? Apa orang panggil? Menyertai apa-apa pertunjukan, apa-apa sandiwara, pertunjukan sandiwara. Pernah ke? Pernah. Oh, pernah. Bila? Dekat UTM ada. Oh, dekat UKM. Iya, tahun lalu untuk assignment. Oh, Ryota. Oh, sama dia. Oh, Ryota kan Iya, lakon ke? iya. Khususnya Malaysia in Narration. Jadi saya bersandiwara Marida. Marida. Apa tu? Sekejap. Sekejap. Cerita. Iya, saya berlakon cerita saya menyertai sandiwara cerita suram. Oh, itu cerita seram? Iya, cerita suram. Oh, apa tajuk cerita tu?ですね。Sekejap. Marida. Iya, saya rasa Marida. Tapi saya lupa. Maria. Iya, Maria. Oh. Saya lupa tajuk sandiwara itu. Oh, okay. Maksudnya Ryota Sang pernah sibuk ayat pernah menyertai pertunjukan sandiwara di UKM. Itu antara ayat dia. Okey, seterusnya kita baca lagi sikit.
Minta maaf tau. Terlebih masa sikit. Kita ambil masa sikit lagi. Okey, okey, okey. Kita habiskan sampai sini je. Okay. Mengapakah pelajar suka mempelajari bahasa Melayu? Apakah pula kesannya? Pelajar sangat suka belajar bahasa Melayu kerana mereka ingin tahu tentang Malaysia. Kesannya hubungan antara Jepun dengan Malaysia menjadi lebih dekat dan akrab. Selain itu, pengetahuan tentang Malaysia diperdalam. Mereka juga mudah mendapat rakan yang berbahasa Melayu. Berbangsa Melayu. Berbangsa Melayu. Okey. Apakah ada perkataan yang tak Sekejap. ada? Ya. Akrab. Akrab, rapat. Dapat. Okey. Faham tak apa maksud rapat? Oh, ya, faham, faham. Rapat. Kawan akrab Hmm. betul ke? Mhm. Macam mana untuk okey, kita sambung. Betul? Kawan akrab, rakan yang akrab. Ya. Apa maksudnya diperdalam? Diperdalam. To make it deep. Okey. Diperdalam. Selain sekejap. Dia dalam bahasa Inggeris, saya tak rasa ada perkataan diperdalam. Sekejap. Dalam is deep, right? Dalam Ya. maksudnya deep. Jadi bila kita tambah D dan D dekat depan tu, deeper tu maksudnya an action to make something deep. Ya. Diperdalam. Ya, deepened, I guess. Mhm. Maksudnya dekat sini kan Okey. cakap selain itu, pengetahuan ni. Kalau kita nak ubah ayat ni untuk lebih difahamkan, kita boleh cakap untuk, pernah dengar perkataan ni tak? Mendalami. Mhm. Untuk mendalami pengetahuan tentang Malaysia. Okay. Faham kan mendalami di sini apa maksud dia? Mendalam. Untuk memahami dengan lebih dalam. Okey. Apa maksudnya mendalami? Oh, mendalami. Mhm. Mendalami maksud dia ialah memahami sesuatu dengan lebih dalam. Itu maksud dia, faham tak? Okey, okey, faham, faham. Jadi, bila kita cakap untuk mendalami pengetahuan tentang Malaysia, maksud dia ialah untuk memahami pengetahuan tentang Malaysia Mhm. dengan lebih dalam. Tapi, kalau kita nak letak perkataan ni dekat belakang, kita just ubah perkataan ni menjadi diperdalam. Sebab imbuhan dia akan mengubah maksud sedikit ataupun untuk kita ubah tempat lah di mana kita nak letak perkataan tu. Kalau kita nak letak di depan, dia akan jadi macam ni bentuk dia.
Bila kita letak dekat belakang, dia akan jadi bentuk yang lain. Okey, faham. Okay, contohnya, contoh layak. Adik makan buah. Maksudnya, my younger sibling eats the fruit. Mhm. If we say, kita boleh tukar buah Dimakan. yes, buah itu dimakan adik. The fruit is eaten by my younger sibling. So maksud dia maksud dia tetap sama. The meaning is still the same actually. Just kat mana kita nak letak kata kerja tu. Ni sebenarnya ada dia punya ni adalah antara salah satu tajuk di dalam tata bahasa Melayu lah. Kita panggil dia kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. Pernah dengar tak? Mm-mm. Pernah. Ya, saya pernah dengar. Okay. Mungkin minggu depan kita akan belajar kot tajuk Oh, ni. okey. Hmm. Ya, mungkin saya keliru. Tak apa, tak apa. Saya akan Nanti keliru. saya akan terangkan dengan lebih mendalam lah. Sebab imbuhan ni mungkin untuk orang luar negara agak sukar. Betul tak? Kan? Okay. Okay, seterusnya ada lagi tak perkataan yang tak difahami? Tak ada. Okay. Seterusnya yang terakhir, apakah harapan doktor tentang pengajaran bahasa Melayu di Jepun? Sampai sekarang tidak begitu ramai orang Jepun yang mempelajari bahasa Melayu. Semoga institusi yang mengajarkan bahasa Melayu di Jepun akan bertambah dan makin ramai orang Jepun mempelajarinya supaya rongga persahabatan antara Jepun dengan Malaysia menjadi lebih erat dan akrab. Saya berkata demikian, ah, demikian, Demikian. demikian bahasa Melayu sebelum Perang Dunia Kedua ramai ramai tetapi jumlahnya merosot selepas itu. Buat masa ini di Kanda University of International Studies terdapat sekitar 140 pelajar mempelajari bahasa Melayu pada setiap tahun. Saya berharap jumlah ini akan bertambah. Okay. Terima kasih sebab baca. Ada tak perkataan yang tak faham dekat Ya, ada. ya, yang mana satu? Erat. Erat. Oh, erat sama juga dengan rapat. Akrab. Okey. Rapat, akrab. Okey. Okey. Merosot. Merosot. Dan demikian. Merosot ya, dengan demikian. Okay, merosot maksudnya decrease. Decrease. Yes. Jadi bila dia cakap mana tadi perkataan? Saya berkata demikian kerana bilangan pelajar yang mempelajari bahasa Melayu sebelum Perang Dunia Kedua ramai tetapi jumlahnya merosot selepas itu. Maksudnya jumlah ataupun the people who learn the Malay language decrease. Mhm. So demikian bermaksud demikian, what do we call it in English? Saya berkata macam like that. Sekejap. Is that the correct translation? Demikian. Bila dia cakap macam ni kan, saya berkata demikian.
maksud dia dalam bahasa Inggeris it's something like I said like that. Macam tu. Or Okay, uh, like that. I said that because dia berkata demikian kerana I said like that because or I said that because. Faham tak? Ya, faham. Okay, Alhamdulillah. Oh, Aiman baru masuk. Selamat datang, Aiman. Oh iya, selamat datang. Hana ni pernah jumpa orang Jepun yang berbahasa Melayu? Tak, kejap. Pernah ke? Pernah. Sekali. Bukan Oh iya. bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Oh, Tapi bahasa Melayu tak pernah lagi. mhm. Selalunya bahasa Indonesia je. Kalau bahasa Melayu jarang sangat. Ah, Eh, Maya-san, Maya-san? Maya-san tak boleh. Maya-san, tapi Maya-san tahu beberapa perkataan dalam bahasa Maya-san Melayu. tahu Macam beberapa. ya. Hmm. Tapi Maya-san tak fasih lah. Ah, Hmm. Kalau nak jumpa yang fasih rasanya setakat ni Ryota-san je kot yang saya pernah jumpa. oh, saya bangga. おめでとうございます。ありがとうございます。 Okay, seterusnya ada lagi tak perkataan yang tak tahu, yang tak faham? Tak ada lagi. Okay, saya nak tambah set. Let me Okay. because it's the same. I just add another translation, that's all. Okay, jadi mungkin kita boleh tamatkan kelas sekarang. Mhm. Terima kasih banyak Ryota-san sebab join kelas pada hari ini. Saya akan start sharing. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, Ryota-san free hari apa selepas ni untuk buat next class? Biasanya saya free hari Sabtu. Sabtu. Iya. Kiranya lepas ni hari Sabtu okey lah. 20. Okay. Sekejap. 28 Takoyaki-san. 28. Macam mana? Kalau hari Ahad boleh ke? 29. Hari Ahad, malam boleh. Kalau hari Isnin boleh juga. Hari Senin minggu depan saya tak boleh. Tak boleh. Jadi hari Mhm. Ahad dan Sabtu. Mhm. Okay. Okay. Dan hari Selasa minggu depan juga boleh. Selasa boleh. Boleh. Malam lah semua. Iya. Okay. Noted. Okay, terima kasih banyak. Terima Jumpa minggu kasih. depan. Iya. InsyaAllah. Maksudnya kelas seterusnya hari Sabtu ini. Sabtu Sabtu ini rasanya tak boleh. Mungkin Ahad. Okay. Sebab Ahad Sabtu boleh. Sabtu Takoyaki-san kata dia tak boleh buat kelas. Mhm. Okay, minta maaf ya. Okay. Tak apa. Okay. Terima kasih banyak Takoyaki-san. Sekarang lapar ke? Lapar sangat. Nak keluar makan kot. Okay. Selamat makan. Terima kasih. Ryota-san dah makan ke? Belum makan. Belum makan lagi? Sejak pagi tadi Iya. ke? Pagi tadi saya tak sempat makan. Ya. Makan tengah hari saya makan nasi ayam Hainan. Oh, itu nasi ayam Hainan? Tu makanan Jepun ke makanan Melayu? Makanan Malaysia.
Kan? Sebenarnya saya kerja di kedai makan Malaysia sebagai kerja separuh Oh, masa. oh ya ke? Oh, jadi Iya, ramailah jumpa orang Melayu. Orang ramai-ramai. Jadi Oh, saya masih ada peluang yang saya cakap bahasa Melayu. betul, betul. Peluang yang sangat besar. Oh, untunglah boleh praktis cakap. Iya. Hmm, that's good. Esok kerja ke? Iya, tapi part time. Oh, okay. Selamat belajar sambil bekerja. Terima kasih. Okay, jumpa minggu depan, insyaAllah. Jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih juga sama-sama. Minta maaf kalau Oke. ada kesilapan atau kekurangan. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama.